mereka perkatakan. Maksud yadiku sadruk ni adalah satu gambaran bahawa kita rasa macam sempit dada, kecewa, rasa down, rasa lemah, rasa macam sedih. Apabila hamka menghuraikan ayat-ayat tentang kekecewaan yang merujuk kepada cerita Nabi SAW. Ketika hamka menghuraikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memujuk Nabi yang sedang kecewa kerana dikatakan macam-macam oleh Quraisy musyrikin Mekah pada waktu itu dan dihina, diperolok-olokkan. Jadi ada satu bahagian dalam surah Al-Hijr di bahagian akhir sekali menceritakan bagaimana keadaan ini membuatkan Nabi merasa kecewa, sempit dadanya, down, dan merasa bahawa dia tak dapat nak mengawal keadaan ini. Dan Allah mengiktiraf keadaan ini dan Allah menasihati Nabi, apakah jalan terus yang engkau perlu lakukan ketika berhadapan dan ketika perlu berurusan dengan keadaan yang seperti ini. Dalam surah Al-Hijr ayat 95 Allah sebut begini, inna kaffainakal mustahzi'in. Ketika mana Allah sebelum itu menyuruh Nabi fasda' bima tu'mar, engkau kena jalan terus. Fasda' ni hamka terjemahkan dengan perkataan jalan terus. Maksudnya walau apa pun yang berlaku engkau harus ingat engkau ada tanggungjawab. Firman Allah kepada Nabi SAW. Kemudian sebut lagi tentang Allah sebut lagi kepada Nabi, engkau ada tanggungjawab, engkau kena terus menyeru kepada dakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah Allah berfirman, inna kaffainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan memelihara engkau. Kafaina, kami akan pastikan membina. Kafaina ini maksudnya kami akan menutup ruang ataupun memelihara engkau daripada mereka yang memperolok-olokkan engkau. Perkataan mustahzi'in itu adalah merujuk kepada mereka yang bukan hanya sekadar maki, caci, hina, tetapi merujuk kepada mereka yang menyindir. Mereka yang tidak, makinya tidak terus tetapi ada niatnya di situ. Contohnya kita katakan pada orang, janganlah terlalu pandai. Kita tahu itu bukan positif bunyinya, itu bunyinya negatif sifatnya. Itu adalah salah satu bentuk istihza, bentuk yang memperolok-olokkan ataupun menyindir-nyindirkan. Allah sebut inna kaffainakal mustahzi'in. Allah bagi jaminan kepada Nabi Muhammad SAW, kami akan pelihara engkau daripada orang-orang yang sebegini. Kemudian Allah sebut lagi, allazina yaj'aluna ba'allahi ilahan akhar, yang mana mereka ini telah pun mengada-adakan bersama Allah dengan akan Tuhan yang lain. Maksudnya mereka tidak betul-betul beriman kepada Allah. Dan Allah pastikan Nabi clear, mereka ini, orang-orang yang mungkin membuatkan engkau kecewa ini, adalah mereka yang telah pun telah pun menduakan Allah. Dan satu hari nanti mereka akan tahu, fasawfa ya'lamun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi clear, jangan risaukan mereka kerana mereka adalah golongan yang telah pun menduakan Allah, menjadikan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Kemudian Allah mengiktiraf perasaan Nabi itu. Kata Allah berfirman dalam ayat 97, walaqad na'lam annaka yadiku sadruk. Sesungguhnya kami tahu yang kamu ini, merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, yadiku sadruk, sempit dada kamu, bima yaqulun, dengan apa yang mereka perkatakan. Maksud yadiku sadruk ni adalah satu gambaran bahawa kita rasa macam sempit dada, kecewa, rasa down, rasa lemah, rasa macam sedih kerana tak mampu nak mengawal keadaan yang kita memang tak mampu nak kawal. Kerana ada keadaan yang kita tak boleh nak kawal. Itu mulut orang, kita tak boleh nak kawal mulut orang. Dan Allah iktiraf keadaan ini. Allah kata, yadika sadruka bima yaqulun. Kamu rasa sempit dada kamu terhadap apa yang telah mereka katakan. Maksudnya Allah merujuk kepada tindakan mereka, bima yaqulun, terhadap apa yang telah mereka katakan, olok-olokkan, sebut-sebutkan tentang kamu. Tadi Allah kata mustahzi'in, merujuk kepada golongan yang berolok-olokkan. Bima yaqulun, mereka yang menyebut olok-olokan tersebut. Kalau ada sindiran, mereka yang menyebut sindiran-sindiran tersebut. Kalau ada hinaan, mereka yang menyebut hinaan-hinaan tersebut. Fokus kepada orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, bima yaqulun, dan melakukannya berulang-ulang kali. Kemudian Allah bagi nasihat kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, dalam ayat 98.
Apa yang kau kena buat bila engkau kecewa, bila orang dah kata macam-macam kat engkau dan engkau tak dapat nak kawal keadaan ini, orang memperolok-olok kat engkau, menghina engkau, apa yang kau perlu buat? Fasabbih, engkau bertasbihlah kepada Allah, bihamdi rabbik, dengan memuji Allah, dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan engkau jadikanlah engkau daripada orang-orang yang bersujud. Tidak ada cara lain, tidak ada kaedah lain. Ketika mana dunia sedang porak-peranda dan sedang bingit bercakap tentang engkau, mungkin memfitnah engkau, memperolok-olokkan engkau, menghina engkau, pesan Allah Subhanahu Wa Taala, kembalilah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan, dan jadilah orang-orang yang sujud, iaitu orang-orang yang akhirnya pulang ke sejadah, reflect diri sendiri, cari Tuhan dalam dirinya. Kemudian Allah sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan engkau teruslah menyembah Allah sehinggalah ya'tiyakal yakin, sehinggalah sampai kepadamu keyakinan yang begitu. Maksudnya keadaan ini adalah keadaan yang Allah iktiraf. Ketika kita rasa down, ketika kita rasa kecewa, ketika kita rasa macam semua benda tak kena, Allah kata jangan risau, kembali kepada Allah, sujudlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, sehinggalah kita menemui semula keyakinan yang kita perlukan. Hamka menguraikan ayat ini dengan sangat teliti. Saya nak sebut beberapa huraian Hamka yang saya rasa sangat menarik untuk kita bincangkan. Ketika Hamka menguraikan inna kaffaina kal mustahzi'in tadi, Hamka menguraikan begini, mereka itu yang mengolok-olok, kata Hamka, yang mengejek, mereka itu tidak akan berkesan kepada perjuanganmu yang besar ini. Itu huraian Hamka. Orang-orang yang memperolok-olokkanmu tidak akan berkesan, tidak akan memberikan pengaruh ataupun memberikan kesan kepada perjuanganmu yang besar ini, kata Hamka. Kemudian Hamka sebut lagi bagaimana mereka itulah orang-orang yang binasa dalam peperangan Badar, kerana memang mereka ini banyak meninggal dalam peperangan Badar, kerana mereka tidak sangka mereka akan menghadapi satu bencana yang sebegitu, hasil daripada tindakan yang telah mereka buat kepada kamu, kerana mereka telah selalu sangat memperolok-olokkan kamu. Kemudian Hamka hurai ketika Allah berfirman walaqad na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Maka menghuraikannya, mereka tahu mereka dituduh gila, kata Hamka, dituduh tukang sihir, dituduh sebagai tukang tenun, dikatakan akan putus keturunan Abtar dalam surah Al-Kausar kerana tidak beranak lelaki. Kemudian diriwayatkan kamu adalah penyebar kabar bohong dan yang lain-lain. Sebagai manusia, kata Hamka, tentulah Rasul merasa sempit dadanya, artinya sakit hati, hibah hati kerana serangan-serangan yang demikian terhadap dirinya. Malahan dalam beberapa ayat yang telah kita ketahui pernah terlintas dalam ingatan beliau. Ini Hamka tarik balik satu sejarah yang penting. Lebih baik mati saja. Memang dalam Rahih Al-Maktum diceritakan bagaimana keadaan Nabi yang pernah merasa sangat kecewa dan memilih kenapa, dan bertanya, Nabi juga bertanya kenapa tidak mati sahaja dia, kerana terlalu teruk ujian-ujian yang terpaksa baginda hadapi, lompati tebing yang curam. Memang disebutkan dalam Rahim Maktum, Nabi pernah terlintas di fikiran, aku terjun sajalah bukit yang tinggi ni agar aku mati saja. Kemudian kaitkan cerita itu untuk menunjukkan kepada kita bahawa kekecewaan Nabi bukanlah kekecewaan yang biasa-biasa. Walaupun Nabi adalah seorang Nabi, tetapi manusia itu ada di dalam diri Nabi. Kekecewaan itu wujud, rasa sedih itu wujud, rasa sakit itu wujud. Kemudian Hamka sebut lagi, antara rasa sedih yang boleh dikaitkan, kita boleh faham perasaan tu macam mana. Hamka sebut rasa sedih kehilangan yang dicintai, rasa hibah hati kerana diejek, kemudian yang tidak boleh rasa marah kerana dihinakan. Semuanya itu termasuk perangai asli manusia yang kita tak boleh nak kikis, yang kita tak boleh nak hilangkan. Cuma Hamka nasihat kita, cuma akal budi manusia disuruh mengendalikan dirinya. Kena kendalikan diri kita, sehingga rasa-rasa yang demikian jangan sampai mendorongnya akan bersikap yang salah. Walaupun kita kecewa, walaupun kita rasa sedih, walaupun kita rasa sakit dan marah, jangan sampai kita melakukan apa yang salah. Kemudian maka perasaan hati luka atau dada sempit lantaran celaan dan hinaan orang-orang yang mempercakapkannya itu telah pun diketahui Allah. Memang Allah sebut tadi, dan Allah tetap melindunginya. Itu melindungi Nabi SAW. Dan untuk menguatkan jiwa menghadapi perjuangan ini, itulah Hamka sebut, itulah huraian kenapa Allah terus menyebutkan fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Teruslah bertasbih kepada Allah,
kepada Tuhanmu, dan jadilah mereka golongan masukkanlah dirimu daripada golongan orang-orang yang sujud kepada Allah. Tidak ada direct approach kepada semua orang yang cakap, orang yang olok-olokkan kamu. Yang ada hanyalah kamu pulang kepada Allah, carilah kekuatan diri kamu sehinggalah kamu bertemu hatta ya'tiyakal yakin, sehinggalah datang kepadamu keyakinan yang sebenar.